Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kelas kita dengan tajuk Kedaulatan Negara Dicabar, yang mana subtopiknya adalah bumi bertuah jadi rebutan. Jadi rebutan siapa? Kuasa asing. Jadi kita tengok pada tajuk kecil, faktor kedatangan kuasa asing. Kenapa mereka datang ke negara kita? Okey, bersama-sama kita bahas dalam pelajaran sejarah. Okey, ini adalah 5 faktor kedatangan kuasa asing. Okey, yang pertama, kedudukan negara kita yang strategik. Yang cantik kedudukan negara kita ni yang menyebabkan mereka berminat untuk berada dekat negara ni. Yang kedua, kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Yang ketiga, penyebaran agama. Yang keempat, revolusi perindustrian. Yang kelima, kemasyhuran. Okey, kemudian kita masuk yang pertama, faktor pertama kenapa mereka berminat dengan negara kita. Awak tengok, ini saya pinjam daripada Cikgu As, pengasas Cikgu As. Kedudukan ni, Tanah Melayu berada di Selat ni. Selat Melaka ni. Ini adalah laluan utama antara, di kawasan kiri adalah kawasan India, menghala ke India. Di kawasan kanan adalah menghala ke China. Okey, yang menyebabkan dia menjadi pelabuhan persinggahan antara kapal-kapal yang berlayar. Inilah laluan yang awak nampak kat sini nampak kecil, tapi sebenarnya dia sangat besar. Dan dia sangatlah sibuk. Sehinggalah sekarang pun masih lagi menjadi laluan kapal-kapal dagang. Jadi mereka berebut untuk mengawal perdagangan rempah dekat kawasan ni. Kenapa rempah? China pun ada memasarkan barang dagangan, India pun ada memasarkan barang dagangan. Mereka semua lalu kat sini. Okey. Jadi menjadi rebutan negara seperti Portugis yang telah menjajah Melaka, juga Belanda. Okey, negara-negara tersebut telah datang dan menjajah tanah Melayu. Disebabkan faktor yang pertama ni adalah kedudukan yang strategik. Kenapa mereka ingin menakluk dan menjajah tanah Melayu? Kerana hasil bumi yang banyak. Di negara kita ni banyak terkenal ketika itu dengan biji timah, biji besi dan emas. Okey, ini emas, biji besi, biji timah. Okey, kemudian di Sabah, negeri Sabah terdapat sumber alam yang sangat banyak. Contoh rotan, kayu balak, sarang burung. Okey, di Sarawak pun sama, ada emas, sagu, kapur barus. Malah di Sarawak juga terdapat banyak sangat kayu-kayu balak. Yang mana kayu balak ni banyak boleh buat kan. Antaranya adalah perabot-perabot yang mahal-mahal. Kerana ketahanan kayu balak mempunyai ketahanan yang sangat lama. Berpuluh-puluh tahun perabot yang diperbuat daripada kayu balak boleh bertahan. Kemudian mereka juga disebabkan mereka datang daripada negara seperti Portugal ataupun Portugis dan Belanda. Mereka ni beragama Kristian. Jadi mereka berhasrat untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia. Okey. Dan kemudian ada galakan daripada pemimpin besar mereka. Contoh di Portugal, Raja Portugal sendiri memberi galakan kepada rakyatnya ataupun tentera-tenteranya untuk menyebarkan agama Kristian. Okey. Kemudian terjadinya revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan kilang-kilang mereka memerlukan barang seperti bahan seperti besi, keluli untuk membuat apa yang mereka nak hasilkan. Jadi mereka sumber mentah tu kurang. Jadi mereka perlukan daripada negara lain. Antara negara yang mereka find out atau jumpa banyaknya sumber-sumber macam ni adalah di Tanah Melayu. Okey, mengetin makanan. Tin makanan ni ada saduran biji timah. Okey, saduran biji timah ni sangat penting ketika itu, yang menyebabkan tin-tin ni akan tahan lama dan tidak berkarat. Pun terdapat di kawasan Tanah Melayu. Kuasa asing mahukan tanah jajahan. Tanah jajahan biasa sampai sekarang pun ada lagi. Orang masih lagi nak menjajah negara lain disebabkan jajahan takluk. Nak tanah yang sangat besar. Bila tanah besar, kita boleh mengerjakan tanah tu, nak buat bangunan ke, nak buat tempat pertanian ke, terpulang.
Jadi dia menjadi rebutan sehingga sekarang. Okey. Bahan mentah macam saya kata tadi, dan untuk memasarkan barangan mereka bila ada tanah jajahan yang besar. Dan kemudian yang kelima adalah untuk kemasyhuran. Bila mereka mempunyai jajahan takluk yang besar, maka mereka rasa mereka hebat. Okey, nampak ni tujuan untuk memasyhurkan diri sendiri dan negara mereka. Okey, kemudian British antara negara yang mempunyai jajahan takluk yang besar, sehingga menyebabkan wujudnya sehingga sekarang apa yang kita panggil sebagai negara-negara Commonwealth. Commonwealth ni adalah negara yang pernah dijajah oleh British, termasuklah negara kita. Siap ada sukan Commonwealth lagi. Kita macam bersolidariti dengan saya tak tahu lah, dia macam sistem lah, satu sistem yang menyebabkan kita rasa kebersamaan antara negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okey, kemudian untuk James Brooke pula, disebabkan dia tengok British ni berjaya menakluk Pulau Pinang dan Singapura, dia pun cuba-cuba. Sebab James Brooke ni dia menakluk negeri Sarawak. Dia ada tentera dia sendiri. James Brooke adalah satu keluarga diraja di Britain juga. Dia datang dengan kapal dia, datang ke Sarawak dan menakluk Sarawak. Sebelum dia datang, dia dah ada preset-preset sendirilah. Taklah tiba-tiba dia datang kat Sarawak kan, ada preset-preset dia, dan preset-preset dia kata Sarawak sesuai untuk dijadikan jajahan takluk. Maka James Brooke pun datang dan menawan Sarawak. Okey, saya nak awak fikirkan, apakah faktor-faktor kedatangan dan campur tangan kuasa asing tadi yang kita bincangkan tadi tu? Tadi apa saya tulis? Masing boleh. Okey, salah je. Masih boleh menjadi sebab negara kita terjajah sekali lagi. Awak nampak tak saya pakai maflar apa ni? Okey, maflar ni Malaysia. Okey, ni adalah bendera Palestin. Okey, kenapa saya pakai maflar ni? Ini adalah antara satu simbol negara yang masih dijajah sehingga sekarang. Siapa yang jajah dia ni? Israel. Okey, Israel telah datang, mula-mula menjadi kawan, kemudian menjadi lawan. Dia mula dapat sikit, kemudian dia nak banyak. Jadi daripada negara yang kecil tu, bukan negara, dia datang sebagai minta tolong. Sesuatu telah berlaku yang menyebabkan mereka datang ke negara Palestin, dan Palestin menerima mereka sebagai kawan. Tapi nak katanya mereka ni nak lebih. Maka daripada menjadi kejiranan dengan Palestin, mereka menjadikan negara Palestin tu sebagai negara mereka, dan wujudlah satu negara baru yang Malaysia tidak iktiraf kewujudan negara itu, iaitu negara Israel. Okey, jadi soalan saya ni, masih relevan ke? Masih akan berlaku ke penjajahan disebabkan faktor-faktor tadi tu yang kita dah bincang tadi? Jawapannya masih boleh terjadi. Okey, kalau kita tak jaga negara kita ni, kalau kita bergaduh, kalau kita berperang antara pelbagai kaum, Cina, Melayu, India, Sing, Kadazan dan sebagainya, saya bimbang negara-negara luar akan mengambil kesempatan dan menyebabkan kita akan terjajah semula. Jadi siapa yang akan memastikan keamanan negara kita ni, kemerdekaan negara kita ni terjamin? Kita semua. Jadi jagalah negara kita, sayangilah negara kita.